Hai, ini kalau naik kereta merah ni, masuk penalaman ni, tak silap kena rempung ni. Banyak pula kawanan lembu ni. Aduh, baik naik kereta warna lain kan. Jadi berhati pada semua. Nampak tak terjun, aksi terjun kita. Kita nak tunjukkan pada semua penonton. Tengok macam rendah kan. Teruskan menonton dia Aizat Official. Jom nonton. Untuk makluman semua, rakaman ini telah dijalankan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi harap maklum supaya tidak menjadi fitnah kepada channel saya. Float hutan Lipoh Gunung Belumut. Pernah selalu kita tengok kan, kalau kat laman web ni ada Taman Elko Rimbah Gunung Belumut di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Jadi alamat tu kita akan tunjuklah selepas ini kat mana lokasi dia, kat mana port dia kan. Dia orang keluar, biasanya kalau orang keluar dia tahu kat mana dia nak pergi. Dia tengok kat situ. Mungkin kita ceritakan di situ ada info-info yang menarik. 32 km daripada Bandar Keluang, terletak di dalam hutan simpan Keluang. Dan paling penting sih kita tengoklah ada pertanyaan dan nombor kecemasan yang perlu disimpan kepada semua penghujung-penghujung Gunung Belumut ini. Jadi kita tengok macam-macam adalah kat sini, koordinat dia ada. Bolehlah tengok map, Google Map. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi kita buat camping lah kat sini. Ada tarikan dia macam-macam, jalan, mandi. Kita tengok peta ni kan. Kalau kita tengok peta ni, jadi nak katakan Keluang tu kat mana, nak tahu Keluang kat mana. Keluang tu berada di titik tengah Gunung Lumut ni. Okey, Keluang nampak tu. Saya tunjuk tu. Nampak tak ada Bandar Keluang tu belah kiri tu. Itulah Gunung Lumut yang tip merah tu. Gunung Lumut, nampak jauhnya. Jauh sekitar dalam 30 km lah. Tapi bagi saya dekat je, sebab saya dah biasa pergi ulang-alik. Dia ada dua jalan. Okey, itu adalah hutan depo Gunung Belumut. Tempat orang biasa mandi-mandi kan. Orang Keluang biasa memang lepak. Orang kampung, maksudnya orang kampung biasalah lepak kawasan situ. Nak katakan Gunung Belumut ni yang terletak di daerah Keluang ialah gunung ketiga tertinggi di negeri Johor, Malaysia. Tingginya 1010 meter. Sedangkan tinggi Gunung Ledang yang merupakan gunung yang tertinggi di negeri ini 1276 meter. Itu Gunung Ledang lah. Ni gunung yang ketiga tertinggi di Johor. Itu Bandar Keluang. Nampak tak? Itu Bandar Keluang. Cara nak pergi tu, saya tunjuk. Okey, ni Bandar Keluang. Kalau kita dari Bandar Keluang, kita akan lalu sampai ke Batu Empat. Kita akan lalu sampai ke pusat latihan tahan awam tu. Kita akan lalu penjara semua tu. Lepas ke penjara, lepas tu kita akan masuk belok kanan ke Kahang Timur. Fedah Kahang Timur lah. Jadi laluan tu penting untuk kita masuk. Dia ada laluan satu lagi di Fedah Kahang Barat daripada Sembung. Tapi ni kita lalu Kahang Timur lah, paling dekat lah bagi saya lah. Jadi tu laluan ni. Ada loji rawatan ada loji rawatan air Kahang yang baru dibina. Okey, masuk situ belok kiri, terus saja akan jumpa Kahang Timur. Fedah Kahang Timur lah. Fedah Kahang Timur. Ada dua kampung Fedah ni. Pertama Fedah Kahang Timur, lepas tu barulah penghujungnya Fedah Ulu Dengar. Jadi kalau korang lepas pada loji rawatan tu, korang akan terus lagi mungkin dah sekitar 10 ataupun hingga 15 km, korang akan sampai ke Fedah Kahang Timur. Bila korang sampai Fedah Kahang Timur ni, macam-macam lah. Kalau kau nak beli apa-apa, boleh beli di situ lah. Barang-barang kelengkapan benda yang belum lengkap, boleh ada kedai roncit di tepi tu. Jadi dan selepas itu korang akan lalu ke Gunung Lumut. Dan selepas itu korang akan lalu ke Fedah Ulu Dengar. Selepas itu dalam berapa 1 km, dan korang akan nampaklah signboard tu, hutan Lipoh Gunung Belumut. Lepas tu kau akan nampak Fedah Ulu Dengar lah. Lepas tu kau akan naik belok kiri. Itu je lah jalan masuk dia. Tak ada jalan lain lagi. Tak arwah kalau ada orang lain tahu jalan lain lagi nak pergi ke Gunung Belumut tu kan. Jadi lepas masuk Fedah Ulu Dengar tu, kau akan masuk lah dalam Fedah untuk menuju, ada signboard untuk ke hutan Lipoh Belumut ni. Okey, kau akan nampak, kau akan sampai. Kita cerita ni, Gunung Belumut ni mempunyai hutan yang tersimpan. Perkataan Belumut merujuk kepada batang-batang pokok yang telah ditutupi ataupun dilutupi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Itu kata Belumut, katakan serupalah dengan banyaknya hutan di Malaysia. Terdapatnya harimau, katanya dengan berita dapatnya harimau di gunung ni lah. Banyak gigit meteor-meteor ataupun bendanya betul. Bagaimanapun harimau Malaysia biasa takut akan manusia dan akan menyembunyikan dirinya. Walaupun demikian, Gunung Belumut pernah ditutup buat sementara waktu pada pertengahan 1990-an disebabkan seekor harimau yang menyerang ternakan di sebuah kampung di sana.
Jadi nak katakan lagi, salah satu tarikan gunung ini ialah batu mahkota, sebuah batu yang kelihatannya seolah-olah oleh satu mahkota raksasa dan dapat dilihat selepas kemaran naik daki gunung lah. Jadi banyaklah tentang kisah hutan Lipur Gunung Belumut ni. Kalau nak naik mungkin kena ada permit lah, permit untuk mendaki, kena minta izin lah. Sebab ramai dengan cerita ada yang dah tersesat. Sebab ini adalah hutan simpanan kekal Keluang. Jadi nak kata daripada Felda Ulu Dengar tu, bila kita nak masuk, okey, kita masuk saja memang lama lah. Masuk mungkin sekitar dalam mungkin lagi 10 minit lagi kan. Jalan dia belok kanan kiri, sebaiknya jangan naik kereta mewah-mewah. Sebab memang susah macam rosak kereta. Kalau tak sayang kereta, silakan guna. Jadi masuk saja tu lengkap lah. Tu yang kami bertemu dengan lembu ni, kawanan lembu. Sebab masa tengah jam sikit ke depan tu, lembu tengah mahal jalan. Jadi berhati, jangan naik kereta merah lah. Risau kena rempur lah tiba kan. Kami ada kawanan lembu. Bayang kita sudah pun sampai. Jom kita meninjau kawasan. Inilah suasananya. Sekitar mungkin di luar Gunung Lumut, untuk kita camping santai-santai dengan berkeluarga lah, dengan kawan-kawan semua. Saya kan nampak sungai Cetek. Ini memang tempat biasa untuk budak-budak boleh mandi lah. Santai-santai. Di sini orang kata orang kampung dah biasa lepak-lepak sini. Jadi kita pun kita nak pasang kemah lah. Mungkin sekitar dalam 5, 6, 7 kemah kita nak pasang. Sebab ada yang dah berkeluarga, dah ada yang anak beranak kan. Santai-santai saja. Kita pasang kemah tu, tengok macam senang kan. Kemah tu memang macam mudah, tapi nak pasang tu Masya Allah susah nak katakan. Tapi tak apa, kita teruskan pasang. Memang lama lah kita pasang. Tengoklah cara kita pasang tu macam mana. Alhamdulillah anak-anak pun bantu juga. Kadang-kadang nak pasang kemah tu susah kan. Pasang kemah nak kena pasang batang tu lagi, pasang nak selit-selitkan lagi. Memang siapa yang biasa hidup camping ni dia akan tahulah. Bagi dia mungkin dah mudah kan. Hai, baru satu kemah ni pasang ni. Satu kemah dah masa dalam satu kemah pun baru mengambil masa dalam 10 minit atau 15 minit jugalah. Kalau mungkin yang dah ada pakap, mungkin dia satu kemah mungkin dah set 10 minit dah siap. Baru satu kemah. Lepas tu kita pasang lagi kemah, kita bagi kumpulan lagi. Pasang lagi kemah, sampailah siap. Ni pasang tali sini. Nampak tali, alamak, menghalang kamera saya. Okey, tali lagi. Alhamdulillah lah, kerjasama dengan tim pasukan semua camping kita pada hari itu memang berbaloi lah bagi saya. Terima kasih kepada tim kerana sanggup bekerjasama untuk masang kemah bersama-sama. Hidup senang-senang, susah-susah pun kita bersama kan. Barulah kita kata ukhuwah hal kita rapat kan. Kita nak cerita kita perjalanan kita camping kita ni daripada start kita pagi, sampailah ke petang. Kami start dari pagi ni, bagian kami pagi sampai dekat esok paginya lagi, sampai ke tengah hari. InsyaAllah mungkin sekitar dalam 1-2 hari 1 malam kami bermalam di sini. Itu yang ceritanya. Pasang kemah lagi. Teruskan menonton. Okey, untuk berkaitan dengan liputan lain yang berkata di sekitar Gunung Lumut ni yang kita nak camping pada hari ni, saya untuk pastikan kepada anda semua, saran kepada anda semua untuk menggunakan line Celcom, cover Celcom, sebab di situ hanya just ada cover Celcom. Mungkin teko lain tak ada rasanya, sebab kawan-kawan saya yang guna pun ada yang teko lain dia tak dapat lah. Jadi kalau berminat untuk guna line yang saya tawarkan kepada anda semua, line One SOX yang saya nak promote kepada anda semua, 100GB RM89 ni ataupun 44GB data tak habis boleh carry forward. Jadi kalau berminat boleh scan kod bar, santai iklan di sini. Kita bawa pasang atap dia, pasanglah atap dia kan. Kalau risau kau musim hujan, tapi insyaAllah kita pergi, insyaAllah kita tengok dulu amalan cuaca macam mana. Cuaca pun Alhamdulillah okey. Alhamdulillah, bersyukurlah dengan Allah Ta'ala. Kelilingnya atas tu, kalau kita tengok atas semua memang keliling semua nampak hutan ditutup. Jadi kalau hujan pun kurang sikit lah. Kita pasang atap, tapi kita standby, kita sedia awal kan. Kalau baru nak pasang kemah yang keempat, ketiga tu, memang masa yang lama. Mungkin sekitar dalam 1 jam 2 jam baru kami siap habis pasang kemah. Tapi tak apa,
dengan ada kerjasama tim, alhamdulillah bersyukur kita dapat sama-sama memasang kemah dengan berjayanya. Jadi di sini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang adab-adab masuk dalam hutan. Dia biasa kita diajar sebelum kita nak melakukan aktiviti menjelajah hutan. Jadi sama-sama kita kena belajar sama-sama adab masuk hutan. Kerana kita kena ingat setiap tempat ada pemilik dan tuannya. Jadi salah satu adabnya yang pertama saya nak kongsikan kepada anda semua, iaitu yang pertama doa. Kalau kita dah masuk hutan ni, kita kena doa. Yang biasa diajar oleh ustaz-ustaz, doa memasuki tempat yang baru, biasa yang kita kena lafazkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah doa sebelum kita nak masuki tempat yang baru, yang tempat yang tidak diduduki oleh manusia, sebab kita tak tahu. Okey, dan sebelum masuk ke hutan lagi, seseorang itu hendaklah membaca bismillazi la yadu ma'asmi syai'un fi ardi wala fis samai wa wasami'un alim. Dan doa, salah satunya doa yang untuk dielakkanlah, iaitu doa ini dibaca ketika sempena peristiwa Nabi Nuh yang membawa berbagai-bagai jenis binatang bisa dalam satu tempat di mana binatang-binatang tersebut tidak akan bergaduh atau menyerang manusia, iaitu salamu ala nuhi fil alam innaka hamidum majid. Jadi ada adab yang saya nak kongsikan lagi, iaitu bila kita masuk hutan ni, kena ingat mulut jangan cakap sembarangan. Okey, jangan cakap benda-benda yang tidak manfaat, dan elakkan sebut binatang buas. Biasakan lazimi bacaan ayat kursi dan 3 kul. Jaga percakapan. Elakkan aktiviti di kala senja. Pastikan balik. Kalau aktiviti senja ni, jangan duduk kat sungai, kat mana-mana. Pastikan balik ataupun turun bukit, jangan lepak di mana-mana. Waktu tu lepak, sebab tu senja adalah waktu pagi bagi alam jin. So waktu pagi adalah waktu benda tu cek makan kan. Jadi kena ingat. Yang paling penting lagi, jangan buat kerosakan bila kita nak masuk hutan. Jadi jangan nampak benda-benda kita tebang sana tengok, nak buat kerosakan. Tu tak digalakkan. Dan yang paling terakhir yang saya nak pasal pada anda semua, pastikan anda belajar ilmu hutan sebelum kita nak masuk hutan. Kita kena tahu beza jalan manusia dengan jalan haiwan. Contohnya jalan binatang biasanya lebih sempit dan ranting-ranting patah yang lebih rendah. Kita tahu, oh ni bentuk jalan binatang. Ada jalan manusia pula mungkin ranting paras sepinggang ke atas dan ada kesan tebasan. Ini contohnya ada adab nak masuk hutan, kita kena belajar juga. Terdapatnya ilmu-ilmu hutan yang anda boleh belajar. Yang paling penting sekali, solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Kalau boleh, pergilah secara berjemaah. Kalau solo, itu mungkin level-level komando kot. Okey, jadi korang kena tahulah banyak lagi tentang lagi solat kan. Solat ni kita tak tahu waktu-waktu ni macam mana kan. Jadi kena bawalah jam, kompas, nak tahu kiblat kat mana. Benda tu penting juga, sebab kita kan nak masuk hutan ni, kenalah beramal juga, beribadat juga kan. Orang kata beruslah, nak ambil ketenangan sekejap. Nak ambil ketenangan pun jangan lupa kita nak mendirikan solat kan. Solat tu pun buatkan diri kita tenang kan. Jadi bawa kompas, bawa jam, bawa sejadah, bawa Al-Quran lagi bagus. Kita boleh buat talaki Al-Quran, belajar Al-Quran kan. Itu contoh cadangan. Okey, jadi banyak je masa dia nak pasang ni. Susah ingat, senang ke nak pasang ni. Okey, alhamdulillah akhir berjaya juga pasang kemah, semua kemah. Dalam ambil masa sekitar dalam 1 jam jugalah kita pasang kemah 5, 7, 8 kemah juga untuk kita punya ahli camping kita. Okey, seterusnya kita pasang meja sikit. Pasang meja kan. Meja, benda-benda semua beli kat Shopee ni. Beli kat Shopee. Tandas pun kita buat. Tandas buatan semua jadi oleh manusia. Dah buang, tanam sendiri. Okey, nampak? Saya pun bakar jagung, makan petang sikit kan. Alamak, jagung jatuh. Alamak, boleh cut. Okey, tak apa. Boleh basuh balik kan. Okey, tak apa. Alhamdulillah, nampak kita dah bakar sikit BBQ kita, ada jagung. Buat menu makan petang kami lah. Makan petang kan. Makan petang, makan jagung bakar. Kadang ada ayam biasa standard. Yang penting buat ais lebih, kita buat box letak dalam ais yang mantap. Jagung bakar yang sedap kan. Letak margarin sikit, letak dengan gula. Makan sedap. Alhamdulillah, yang jagung kan.
jagung. Okey, kita jalan-jalan lah. Kita tengok perjalanan kita daripada awal kita masuk sampai ke tempat kemah kita. Alhamdulillah. Cuma tengok, ketika saya pergi ni, alhamdulillah masih lagi bersih lah. Bila dia ditempuan pada orang kampung dan orang luar, sampah tu kita kena, yelah, bila kita masuk hutan ni kena jaga adab-adabnya lah. Janganlah buang sampah rata-rata kan. Kita pun pergi kawasan-kawasan yang supaya tidak was-was tidak berlaku kepala air kan. Kita nak elakkan kan benda-benda yang tidak kita jangkakan. Tapi maksudnya kalau berlaku pun Alhamdulillah lah, semoga dapat dijauhi. Nampak lah, ini adalah keliling nampak. Memang hutang Lippo Lumut Nah, kita berkemah saja. Nampak kita sampai tapak perkemahan kita. Nampak tapak perkemahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemah, 5, 6, 7 kemah juga lah. Okey, kita dah buat ampai juga. Saya tengok tim-tim kita ni dah boleh start bakar-bakar semua. Kita cerita terkait ilmu macam mana nak masak-masak. Ya, tu dia ayam perapan oleh kita punya tim kita. Suap sikit. Bismillah. Terima kasih. Okey, tengok anak-anak mandi. Pot baik ni mandi lah. Mungkin kalau anda datang sini mungkin ada macam ada tak ada lah. Mungkin dah tak ada kot. Mungkin dah dibawa oleh kepala air ke apa kan. Sekarang ni tengok budak-budak betul terjun. Ya, tu dia. Budak-budak pun betul terjun. Tempat dia cetek, dia tak dalam. Dan kita pun dah cek keselamatan, tak berbahaya. Okey, puas hati. Adik pun terjun. Terjun. Dia takut pula tengok macam rendah kan. Tapi ni rendah lah budak-budak. Dewasa punya nanti saya akan cerita lagi akan datang. Takut dah nak terjun. Terjun lah gitu je. Terjun perlahan je lah. Daripada dia nak terjun terus tak terjun. Okay, tak apa. Kita raikan anak-anak. Saja je tengok anak-anak kan. Tak berani nak terjun dah. Nak kena tarik Dia tak apa, biasalah kan. Anak-anak nanti kita tengok yang dewasa pula terjun. Sini memang pot-pot baik. Budak-budak pun boleh mandi sini. Dia pun kurang batu. Dia bawah yang semua pasir lah. Ada ni bila nak terjun. Namanya kita tunggu terjun. Dia tadi nak terjun tak tahu terjun. Terjun. Jangan tak terjun dek. Terjun. Alah, tak ada apa-apa pun. Tak dalam pun. Satu masalah orang nak terjun ni, masalah dia lah. Saya cakap risau orang tu batu. Satu pertama batu. Kedua mungkin dia takut gayat tinggi. Yang bahaya dia. Okey, cepat terjun. Terjun dek. Okey, nampak ni tak ada terjun lah. Tak ada terjun dia terjun dengan hormatnya. Tu mesti hormatnya. Diigat juga. Tengok anak-anak ni terjun kan. Alah, cetek tu. Sebab kayu ni pokok yang dah tumbang. Jadi macam tu lah. Bila tengok macam tu goyang. Dah tak jadi nak terjun semua. Jatuh. Tak apa, cetek je. Tak tinggi mana pun, tak bahaya. Yang penting dalam pantauan. Tengok igat budak tu. Dia tegur. Sini. Risau anak-anak kalau pergi sana kena pantau tuan-tuan dan puan-puan. Kita risau dapat sungai kan. Kita pun kena jaga-jaga kan. Langkah-langkah berjaga. Nampak superhero kita. Terjun kali kedua. Yang tadi ni badai tak terjun. Okey, kita mandi-mandi sampailah waktu petang. Dan waktu tu nak senja. Dan semua duduk. Dan alhamdulillah kita samalah. Kita mendirikan solat berjemaah maghrib. Azan pun maghrib. Kita azan. Kita menggunakan solat maghrib berjemaah. Dan kita hidupkanlah suasana bi'ah solehah. Mendirikan solat, memperkasakan solat berjemaah. Okey, itu yang pentingnya. Solat maghrib dan solat isyak lah berjemaah. Okey, jadi adik-adik semua jadi jagalah keliling tu. Sementara kami tengah solat kan. Kita pergi gila lah. Yang saya pegang kabel ni, saya lah pegang kabel kan. Saya lah kena jaga dulu. Kita bertukar-tukar sebab untuk menjaga keselamatan. Dan kita hidupkan keliling kemah kita tu obor-obor api. Malam ni pula, malam maghrib isyak tu kita gotong royong lagi. Kita masak-masak lagi. Kita masak nasi untuk makan selera, untuk selera makan malam pula kan. Tadi petang makan petang, ini makan malam. Ada kambing perap dengan perapan ayam lagi dengan sosis. Ada sosis kita bakar-bakar. Nyam-nyam macam tengok mood kan. Kalau yang buat Maggi confirm mesti ada buat Maggi. Mana ada camping yang tak ada buat Maggi, yang pelik kan. Saya bakar-bakar dulu.
Ini kita bakar, kita bakar roti sikit lah, bakar sosis semua. Alhamdulillah lah, kita tengok cuaca pun tak, faktor air pertama, kedua faktor cuaca. Alhamdulillah dia bulan-bulan ni okey. Lepas tu kita ada paling penting dalam waktu malam kita nak berkemping ni, kita ada macam biasa mesti kena ada jadual penggiliran untuk jaga malam, bergilir-gilir. Kita tengah tarik tim ni semua tengah tarik undi ni. Siapa saya pun tengah tarik undi. Alhamdulillah saya dapat orang yang pertama paling awal pukul 12 sampai pukul 1 malam saja, 1 jam untuk berjaga kat luar. Yang lain tidur rehat jap, lepas tu kita kejut ada shift jadual. Alhamdulillah tengok cuaca malam, alhamdulillah bulan mengambang ketika itu. Cuaca pun okey, tak ada hujan. Alhamdulillah kita tengok suasana kita malam tu, bulan mengambang. Saya seorang kan, kita berlapar-lapar, saya senyap tengok tak ada orang kan. Apa lagi ambil air sungai, letaklah masak air. Apa lagi kita letak Maggi lah. Letak Maggi, masak Maggi. Tapi tak apa, tim semua okey-okey. Dia orang pun sanggup jaga malam sikit, bergilir-gilir lah. Tak apa, nak terang biar saya seorang-seorang kan. Tapi tak apa, pukul 1 saya tidur. Tapi tak apa, kita teruskan lagi berjaga. Kita bercerita-cerita, kongsi cerita dan pengalaman macam mana tim bekerja, suasana. Tengoklah, kalau nak pergi tandas tu berteman lah kan. Pergi tandas, berteman. Lepas tu pergi tandas kat sungai ke, tandas kat tempat buatan ke. Lepas tu kita pasang kemah sikit, tempat untuk khusus penjaga-penjaga kemah, jaga. Kita tengok macam macam tak cukup lagi. Jadi kami pun buat lagi satu, kami bincang-bincang, kami buat satu lagi atap untuk biarlah penjaga yang akan jaga tu duduk kat situ. Biar keliling dia boleh tengok pemandangan keliling semua. Ada umbul-umbul api yang hidup semua. Yang kedua, kita tengok supaya tak apa-apa berlaku lah kan. Saya duduk tengah-tengah boleh nampak semua kan, center. Jadi berani tak berani je lah kan. Nak duduk malam-malam ni kan, duduk kat tengah. Tapi tak apa, tim pun baik. Cuma nak pastikan pada anda semua, kalau malam-malam sampai ke kawasan gunung, kita pun masak senyap lah. Sampailah saya tu dah habis, saya pun tidur. Tak tahu kita tidur yang awal, bangun time solat subuh, kita kena beri tazkirah kuliah subuh pula. Tak apa, kita hidupkan suasana majlis ilmu dalam tengah hutan. Saya ditaklifkan untuk memberikan tazkirah subuh. InsyaAllah kita bentanglah sikit tentang innama a'malu niat, tentang gerak kerja kita sebagai mu'abitun dan sebagai apa, dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita kena takwa, kita jadi orang yang ingat mati dan kena jauhi dari penyakit alwahan. Macam-macam lah kita pesan pada sahabat-sahabat kita. Lepas kuliah subuh, lepas solat subuh berjemaah dan kuliah subuh, dan seterusnya kita muzakarah, kita bincang sama-sama dengan kita punya tim. Kita kongsi pengalaman kehidupan mereka, apa bisnes, apakah plan-plan mereka, apakah pelaburan mereka, apakah simpanan mereka. Sebab saya ada suka kongsikan juga tentang pengurusan kewangan juga kepada mereka semua. Dan kita sama-sama kita bincang apa benda yang mereka nak buat, dan benda kita boleh kongsikan idea yang baik untuk mereka. Sama-sama kita macam muzakarah lah. Alhamdulillah, nampaknya malam pun sudah pun tinggalkan kita. Terang pun dapat dah terang. Selam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina. cuba. Nampaknya terang, nampaknya matahari pun sudah pun terbit. Gelap pun sudah meninggalkan kita. Kita tengok suasana. Jadi kita plan apa? Kita plan untuk masak-masak lah, untuk sarapan pagi pula. Ya, kita gotong royong sama-sama. Katanya chef kita nak masak nasi goreng batu sungai. Kita guna lesung, guna batu sungai. Kita semua kayak daripada natural, orang panggil daripada semula jadilah kan. Alam semula jadi. Ambil bahan-bahan semula jadi, kita masak. Ya, tu dia. Nampak tu. Guna bara api, panaskan minyak, masukkan bahan-bahan perencah semua. Ya, itulah bahan-bahan dia. Chef kita kata nasi goreng kan. Guna kipas sikit, bagi api panas sikit. Nasi goreng batu sungai panggil. Ni semua jadi lah. Okey. Lepas tu kita
rasa sikit kena apa, masak sikit lah air kopi. Pagi-pagi kan mesti kena minum kopi bagi segar sikit. Dah malam-malam semua dah berjaga, pagi-pagi bagi minum kopi piau punya. Okey, nampak? Alhamdulillah. Bismillah. Itu Paul lepas siap air kopi tu masa dalam tu kita rasa memang piau air kopi batu sungai panggil, air kopi sungai Gunung Belumut. Lepas tu jangan ada lagi menu lagi dengan kita masak lagi dengan ubi lah. Ubi sambal memang dah siap. Lepas tu dengan ubi, masak ubi lagi, kita rebus ubi tu dengan air sungai lagi. Jadi tu kita panaskan ubi tu. Ubi pun sedap makan sambal. Tu barulah kita pergi mandi-manda. Dah makan, hold sekejap, terjun balik, lepas tu naik makan balik kan. Kita jalan-jalan dulu, naik pasir, semua pasir, tak batu, tak sakit. Jadi kita jalan kaki, naik guna slipper, jalan kaki, kita terjun lah. Apa lagi kan, dah kenyang terjun. Ya, nampak? Senang. Tak adalah dalam sangat. Jadi pagi-pagi ni memang tak ada ramai orang, tak ada orang lagi datang. Sebab kami yang duduk situ, jadi kita je lah, set-set kita je lah yang duduk situ kan. Berenang, terapung, tenang. Mungkin dah sekitar pengunjung akan datang, mungkin sekitar dalam pukul 9 pagi, 10 pagi ke atas baru dah ramai akan datang lah. Sampai dia akan makan, berkemping atau berkelah di tepi tersebut, tepi sungai tersebut. Jadi kita ada pot yang biasa, pot orang kata, pot biasa orang kampung terjun lah kan. Jadi kita pun nak try terjun lah. Saya pun nak try terjun ke tu. Nampak saya nak try terjun tu. Okey, tengok saya terjun. Ya. Tengok macam rendah kan sebenarnya, tapi seram sebenarnya kan. Tinggi juga. Kita tengok pada atas tu tinggi. Saya memang juara banyak kali terjun ketika itu. Saja kan nak cerita kan. Kawan saya tak boleh main gitu, tak apa, kita try lagi, kita terjun lagi. Saya pun nak try naik lagi. Jadi saya pun naik, ambil kamera je, nak tengok kawan kita juga terjun. Kita kena bagi semangat. Cepat terjun. Dan kalau kita mandi sungai ni kan, kita duduk dalam kawasan pegunungan ni, jagalah mulut. Anak-anak muda semua kat luar tu, saya pesan kalau kita masuk pedalaman yang bukan tempat kita, jagalah mulut, jagalah adab. Ada adab supaya tidak mencemarkan lah. Okey, bismillah, Allah Akbar. Okey, jadi jaga mulut. Okey, kalau boleh masuk tempat tu zikirlah subhanallah, bagi salam. Dah ada adab tu. Kita masuk hutan kena ada adab dia, jangan main terjah saja. Masuk ni kena ada adab dia. Okey, zikir, tengok suasana ni, nampak benda yang cantik, ucapkan alhamdulillah, subhanallah, benda-benda yang zikir supaya jadi peringatan pada kita. Ketika ini dah ramai anak muda, ramai orang kampung semua dah datang nak mandi dah. Tengok cantik kan orang susun. Ramai agak orang muda, ada orang luar dah datang, dia nak mandi-manda kan. Sebab apa, biasanya memang ibu bapa pun atau keluarga pun berkeluarga yang akan datang bawa anak-anak sekali. Dia akan bawa anak-anak, bawa pelampung sekali. Sebab apa, ada tempat yang dalam, ada yang tempat tak dalam. Tapi majoriti tempat sungai Gunung Belumut ni ada tempat yang semua mendata, yang tak dalam lah, yang tak dalam. Ada pot sikit je lah yang dalam. Diorang pun selfie pula kan, bergambar dan mari. Kita apa, kita bawa kenangan-kenangan kan. Ni dulu ada, mungkin sekarang dah tak ada dah. Sebab mungkin dah dibawa oleh hujan atau kepala air. Nampak? Jom kita tengok aksi kita terjun. Dah. Tengok. Ya, lipat nampaknya. Tercontoh kan. Jom kita ulang sekali lagi. Pelbagai aksi terjun kan. Tu dia. Memang tak dalam pun. Terjun pun memang betul-betul dah. Terjun tu memang jejak sikit lah ke batu lah dasar dia. Ya, tengok saya terjun. Ini dia aksi. Juara banyak kali terjun. Nak buat aksi terjun pun macam dah tak dihadir lah. Okay, tak apalah, kita pun dah siap-siap mandi, dah puas pun. Jom siap-siap, kita pun kemas-kemas lah. Dah tiba masanya kita siap-siap berkemas-kemas untuk kita berpulang. Dan tiba masanya untuk kita pulang ke rumah kita. Jadi siap-siap lah kita kemas, bekerjasama dengan tim-tim semua. Okey, anak-anak pergi tolong kemas. Okey, jangan tengok pergi tolong kemas. Biasa gitu. Okey, kemas-kemas kayu-kayu, apa tali-tali, kita kemas balik. Apa yang kita datang, kalau boleh sampah-sampah pun jangan tinggal. Biasanya macam tu. Okey, nampak kita dah siap-siap kemas. Kemah yang senang kita susah nak pasang, kita kemas balik dengan cepat. Alhamdulillah. Jadi itu saja saya punya perkongsian sedikit camping kita dalam sekitar 2 hari 1 malam. Jadi terima kasih kepada semua penonton kerana sudi menonton saya punya vlog ni. Berkaitan coverage line yang berada di sekitar keliling Gunung Belumut,
adalah yang boleh cover setakat ni yang saya tahu adalah line One SOX ataupun kata cover Celcom sajalah. Saya menggunakan telco One SOX dan saya adalah dealer One SOX. Saya nak promo sekali, kalau anda berminat untuk guna line One SOX, kita ada plan yang berbaloi, high speed data, boleh hotspot semua. Sebab saya pun gunakan hotspot pada kawan-kawan saya yang tim saya tak ada line. Jadi kita pun infak lah data kan. Jadi kita boleh tengok kat deskripsi saya ada sediakan katalog SOX di WhatsApp saya. Boleh daftar melalui online juga. Ada yang SIM card 2 tahun 4 bulan. Ada yang penting data kita boleh hotspot semua. Kenapa nak bayar lebih kan? 100GB ada ni, 100GB high speed data, boleh hotspot semua dan unlimited call dan data tak habis, boleh K-Food. Itu kelebihan One SOX Black. Kalau nak lagi jimat 2 tahun 4 bulan prepaid, 2 tahun 4 bulan One SOX prepaid. Jadi boleh tengok di link untuk bincang saya. Kalau berminat untuk daftar, boleh daftar. Link berada di dalam description. Kalau anda berminat, boleh PM saya. Jadi, terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton channel Dia Aizat Official, vlog di Gunung Umut ini, camping kita. Jadi, jangan lupa like, subscribe dan share pada kawan-kawan anda. Jadi, kita jumpa lagi next video. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe. Supportlah saya. Terima kasih.